Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Saya Najib Arif dan juga rakan setugas Irfan Faruqi dan kami mengambil alih untuk Malaysia Memilih. Menyambung sehinggalah kita melihat kemungkinan hari ini insya-Allah jika segala rundingan ini berjalan lancar pembentukan kerajaan baharu Malaysia. Setakat ini seperti yang rakan-rakan setugas bawakan sejak dari awal pagi tadi ya Irfan ya. Tumpuan sudah pasti terarah ke Menara Dato' On di WTC di Kuala Lumpur kerana hari ini adalah pertemuan antara ahli Barisan Nasional di Menara Dato' On melibatkan untuk mesyuarat Dewan Tertinggi BN yang dijadualkan berlangsung pada 11 pagi. Setakat yang dilaporkan oleh rakan setugas pada ketika ini, kalau boleh kita bawakan sahaja visualnya. Okey, ini visualnya anda saksikan. Antara yang terawal hadir ialah Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Seri Johari Abdul Ghani yang memasuki lobi Dato' On pada sekitar 9.50 pagi tadi dan juga sudah tiba di Menara Dato' On iaitu melibatkan Timbalan Presiden MCA Datuk Mah Hang Sun dan juga Setiausaha Agung MCA Cheong Sin Woon dan juga setakat semalam BN masih lagi belum memutuskan gabungan mana yang akan dipilih dan dipercayai pada pagi ini berlangsungnya majlis untuk tanda tangan SD akan bersumpah untuk memberikan sokongan kepada parti membentuk kerajaan. Parti yang mana itu yang kita nantikan untuk mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO dan juga rakan setugas Faris Daniel juga berada di hadapan Istana Negara. Sudah pasti pintu 2 itu menjadi saksi dan juga tumpuan juga melihat pergerakan kemasukan sekiranya proses itu dimuktamadkan dan diserahkan kepada pihak istana untuk diputuskan berdasarkan kebijaksanaannya di Pertuan Agong berdasarkan peruntukan undang-undang sedia ada. Irfan. Dan ketika ini kita cuba untuk mendapatkan perkembangan pasti di Istana Negara Pintu 2 bersama-sama dengan wartawan Sarawak. Ketika ini Faris Daniel dengan laporannya, silakan. Baik, terima kasih Irfan dan juga Najib dari Pusat Penyiaran Asia. Sekarang saya masih lagi berada di Pintu 2 Istana Negara. Betul, Pintu 2 Istana Negara inilah akan menjadi saksi Baik, saksi apa? Kita akan nantikan. Walaupun episod awal pagi ini hangat kerana dimulakan dengan kenyataan dikeluarkan oleh Presiden PAS Tan Sri Tuan Guru Haji Ali Awang yang menyatakan bahawa perlu diberikan keutamaan kepada kestabilan dan jangan ada yang juluk sarang tebuan katanya. Kenyataan itu dan susulan beberapa minit selepas itu pengerusi gabungan Parti Sarawak juga mengeluarkan kenyataan yang menjadi tanda tanya sama ada kekal menyokong Perikatan Nasional ataupun ada tindakan yang sebaliknya. Bagaimanapun dijelaskan bahawa akan diserahkan kepada kebijaksanaan Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong yang mana garis tamatnya pada pukul 2 petang hari ini. Ya. Dan sudah pasti GPS juga dalam kenyataan yang sama memberikan penekanan bahawa GPS sudah memberikan kenyataan ataupun sokongan kepada pembentukan kerajaan campuran melibatkan Perikatan Nasional, BN, GRS dan juga GPS kini diserahkan kepada yang di Pertuan Agong untuk menentukan siapakah Perdana Menteri yang boleh dilantik dan pada masa sama juga GPS menekankan kepentingan mendahulukan rakyat dan juga menghormati pilihan rakyat tersebut. Jadi kalau kita melihat kenyataan-kenyataan ini masih lagi belum jelas. Kalau kita bersifatkan bagaimanakah sokongan ini akan sama ada beralih atau sebaliknya, ini juga akan ditentukan pada saat-saat akhir dan sudah pasti tumpuan adalah di Menara Dato' On. Bukan itu saja, kita juga melihat bahawa ada banyak perkara yang kita ingin lakukan dan juga laksanakan dan di Astro Awani sebenarnya Irfan, kita juga bertanyakan kepada orang ramai untuk mendapatkan pandangan. Kalau boleh kita bawakan undian kita pada waktu ini, kita masih lagi teruskan undian kita disebabkan kecelaruan politik ini, kita tanyakan kepada orang ramai. Parlimen tergantung, jangkaan anda siapa PM ke-10. Ini hasil dapatan kajian rakyat yang mengundi yang memilih Datuk Seri Anwar Ibrahim setakat waktu ini adalah sekitar 47% dan juga sekitar kalau kita melihat Tan Sri Muhyiddin Yassin mendapat 52% dan kalau kita melihat jumlah yang menyertainya semakin meningkat dengan setakat ini 3.5 juta responden menyertai kajian ini. Baik. Kena jelaskan sekali lagi, kajian ini viral. Kajian ini bukanlah diambil oleh pihak istana ataupun sesiapa untuk menentukan siapa Perdana Menteri. Ini adalah usaha Sarawak untuk kita engage orang ramai dalam suasana ketidaktentuan politik pada masa kini. Apa rasanya orang ramai? Siapa yang mereka mahukan menjadi Perdana Menteri? Sebab itu kita tanyakan soalan ini supaya kita faham sentimen orang ramai. 3.5 juta sudah pun menyertai kaji selidik ini dan juga pada masa yang sama kita juga ada di laman web kita kalkulator
untuk mengukur kedudukan supaya anda boleh di pihak anda, di pihak individu dan sebagainya boleh bermain dengan kalkulator ini untuk memahami kedudukan sebenar jumlah kursi ini. Betul. So anda juga terus boleh pergi ke pautan undi.astrawani.com untuk menyertai kajian selidik sebelah tadi. Ketika ini angka sudah didahului oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan di belakangnya adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan ketika ini juga tumpuan kita lah untuk memberikan melihat dari sudut konteks ekonomi dan juga pergolakan politik yang berlaku dalam negara ini, sama ada ia akan memberikan kesan jangka panjang dan bagaimanakah seharusnya kita memberikan tumpuan dan juga usaha untuk memastikan kestabilan negara untuk masa akan datang. Ketika ini kita bersama-sama dengan di talian Datuk William Eng, Pengerusi Samenta. Baik. Datuk, selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Datuk adalah orang industri, orang yang bekerja untuk membangunkan dalam industri perusahaan kecil dan sederhana. Ini juga penting. Selalunya kita dengar pakar politik, ahli politik, tidak kira usia dan sebagainya, rakyat dan sebagainya. Tapi kali ini pemain industri penting untuk suara mereka kerana sudah beberapa hari selepas pilihan raya diadakan masih belum ada kerajaan. Sebelum ini pun kita bercakap soal dasar yang kuat perlu dilaksanakan untuk pulih kembali. PKS paling teruk terjejas, Datuk, sejak pandemik COVID-19. Masih belum pulih sepenuhnya, masih lagi berusaha untuk pulih dan tahun depan 2023 cabaran lebih besar berdepan PKS. Kenaikan OPR juga antara cabaran PKS pada ketika ini. Datuk, kongsikan apa rasanya dalam komuniti PKS itu apabila kerajaan masih lagi gagal dibentuk dan pada masa sama sentimen melihat kemungkinan ataupun memanglah kerajaan campuran yang akan diwujud. Apa harapannya komuniti ini? Ya, terima kasih. Memang untuk ekonomi ini untuk kita terus pulih ke tahap sebelum pandemik, kita perlukan ketentuan dan kestabilan politik. Jadi sekiranya ketidaktentuan sekarang ini berterusan, pastinya ekonomi negara akan turut terjejas. Apalagi seperti yang katakan tadi, ketika ekonomi masih tidak menentu. Jadi kami berharap kemelut dan ketidaktentuan politik ini dapat diselesaikan secepat mungkin. Perniagaan pada saya sama ada PKS ataupun pelabur asing, kita perlukan kestabilan politik dan ketentuan hala tuju dan dasar untuk menentukan tahap pelaburan ke dalam negara. Walau bagaimanapun, saya rasa kita berasa baik kerana kita mempunyai barisan penjabat awam yang sememangnya mesra perniagaan dan faham apa yang diperlukan oleh sektor swasta dan pelabur. Jadi, buat masa terdekat, saya rasa ekonomi negara tidak akan terjejas, melainkan kalau visi sekarang di mana kita tidak ada Perdana Menteri lagi, panjangan sehingga hujung tahun contohnya. Jadi adalah harapan kami supaya semua pemimpin, semua ketua politik, ketua parti politik yang terlibat segera membentuk kerajaan baru supaya kami dapat meneruskan proses pemulihan ekonomi negara. Selain kestabilan, kami berharap kerajaan baru adalah sebuah kerajaan yang bervisi jauh dan dapat memberi idea baru bagaimana negara dapat bersaing dengan jiran serantau dalam era pasca pandemik ini. Ya, dan Datuk, bila sebut tentang perbelanjaan, Datuk mengeluarkan kenyataan bahawa perbelanjaan untuk sektor runcit dilihat akan merudum untuk suku keempat tahun ini dan akan lebih teruk terjejas pada tahun akan datang. Oleh itu, langkah awal selepas daripada kerajaan terbentuk, sehendak-hendaknya pada pukul 2 petang ini, apakah yang tindakan paling awal harus digerakkan supaya SME boleh terus menjadi tulang belakang ekonomi negara yang kukuh? Ya, sebenarnya dalam pasaran ini terlalu banyak ketidaktentuan. Ketidaktentuan ini bukan sekadar dari segi politik, tapi juga di dalam segi politik sedunia. Contohnya isu peperangan di Ukraine masih belum lagi diselesaikan. Dan sebagainya. Jadi banyak lagi isu-isu yang tidak melibatkan Malaysia, tapi juga akan ada efeknya kepada Malaysia. Jadi kami ada 3 harapan untuk kerajaan baru. Tidak kiralah siapa yang menjadi kerajaan nanti pukul 2. Pertama, kita perlukan kestabilan politik. Memang saya rasa agak disruptif kalau kita mempunyai barisan menteri yang baru 1 tahun seperti yang berlaku 2-3 tahun yang lepas. Jadi ini penting. Keduanya, saya rasa kita perlukan kesinambungan dasar ataupun dalam bahasa Inggeris policy continuity. Memang kalau kita lihat setiap kali ada kerajaan baru, kita akan ada hala tuju dan dasar yang berlainan. Kalau dia semata-mata nama yang baru, tapi dasar yang sama tak apa. Tapi kita berharap dasar yang baik jangan kita usik. Tidak kira siapa kerajaannya nanti. Contohnya, kita sudah ada rancangan Malaysia ke-12, IMK 12. Adakah ada ruang untuk menambah baik rancangan tersebut? Ya, pasti. Tapi jangan kita buang IMK secara kekal kerana kita kerajaan baru. Pada saya, kesinambungan dasar amat penting. Dan yang ketiga, Ya, teruskan, Datuk. Yang ketiga, kita berharap kalau boleh kerajaan baru
dia akan mempunyai wawasan yang jauh dan dapat memberikan hala tuju yang baru dan efektif kepada ekonomi negara. Ekonomi pasca pandemik sekarang ini jauh kalau kita lihat berlainan dari sebelumnya. Proses pendigitalan telah pun dipercepatkan. Kita lihat ada kebangkitan nasionalisme di banyak negara dan ini ada impak yang agak serius di dalam perdagangan antarabangsa. Jadi business as usual ataupun perdagangan seperti biasa sudah tidak boleh dipraktikkan lagi. Dunia sudah berlainan. Jadi hala tuju kita juga perlu kreatif dan lebih tangkas. Ya. Datuk, kalau kita melihat juga bahawa sekarang ini antara penentuan sama ada kerajaan itu dipimpin oleh Perikatan Nasional ataupun Pakatan Harapan. Sudah pasti ini adalah kerajaan baharu. Ya, disertai oleh Barisan Nasional mungkin sama ada keseluruhan en bloc ataupun mungkin separuh ahli parlimennya. Tapi kalau kita bercakap dalam konteks bajet 2023, sudah pasti ini adalah keseluruhan bajet baru. Kalau kita mengambil kira mereka mahukan legasi mereka lah. Bagaimana untuk kita melihat bahawa bajet 2023 yang seharusnya dibentangkan semula, mungkin bajet semua sekali bajet baru ini harus terkandung berkaitan dengan PKS khususnya ataupun ekonomi secara keseluruhan. Kerana kita sudah tahu bajet terdahulu yang dibentangkan yang belum diluluskan, apa penambahbaikan yang perlu ada? Ya, saya rasa isu yang paling utama adalah margin keuntungan di kalangan PKS. Jadi sebelum ini margin keuntungan di kalangan PKS adalah amat rendah. Itu pada saya adalah sebab utama kenapa ramai sangat PKS dia menggulung tikar semasa pandemik. Isunya bukan kerana PKP atau tidak PKP. Jadi ke depan kita harus buat apa yang kita perlu untuk menaikkan margin keuntungan untuk PKS negara ini. Caranya bagaimana? Dengan dua. Satu, kita kena naikkan produktiviti buruh di negara ini. Maksudnya kita kena menukar kalau boleh undang-undang buruh dan sebagainya supaya gaji boleh dikait langsung dengan produktiviti. Itu satu. Keduanya, ramai PKS ini dia mahu tapi tak berani untuk melabur untuk menaik tarafkan operasi mereka untuk pematuhan ESG contohnya, untuk pendigitalan contohnya, untuk otomasi contohnya. Dia mahu tapi tak berani. Tidak berani kenapa? Kerana satu, ketidakstabilan politik. Kedua, kerana ketidakstabilan ekonomi dunia. Jadi apa yang boleh kerajaan baru ini buat di dalam bajet yang akan datang pada saya adalah pertama, kita kalau boleh kita bagikan pinjaman dengan faedah rendah atau tanpa faedah kepada mana-mana PKS yang mahu menggunakan duit tersebut untuk menaik tarafkan operasi mereka untuk tujuan otomasi. Itu pertama. Kedua, kalau kita boleh, kita bagi potongan berganda, double reduction untuk siapa-siapa PKS ataupun syarikat yang lebih besar yang mahu menggunakan dana mereka sendiri untuk menaik tarafkan operasi mereka. Jadi saya rasa itu penting. Kita perlu memberi dorongan fiskal supaya PKS dapat menggunakan dana mereka untuk melabur. Yes. Dan Datuk, bila sebut tentang pelaburan, meskipun kita optimis bahawa ekonomi negara akan dapat terus dipulihkan untuk kehadapan ini, tetapi dalam masa yang sama, Samenta juga mengeluarkan kenyataan bahawa keadaan perbelanjaan yang semakin menurun ketika ini antaranya disebabkan bukan sahaja oleh peningkatan OPR tetapi juga kerana normalisasi revenge shopping dan political and economical uncertainty. Dan Samenta bekerja sama rapat dengan MPC dan juga MDEC. Jadi setakat ini dalam keadaan tidak mempunyai kerajaan baharu lagi ketika ini, apakah tindakan Samenta sebagai sebuah pertubuhan untuk memastikan bahawa kadar ekonomi itu masih lagi terus berada dalam keadaan yang baik? Ya, terima kasih. Kami akan terus bekerjasama dengan agensi kerajaan seperti yang katakan tadi, Matre, Maida, MITI, MPC dan selain dan lain-lain untuk memastikan PKS kita terus mendapatkan bantuan. Bantuan yang diperlukan sekarang seperti yang katakan tadi adalah dua. Satu adalah bagaimana cara untuk menghadapi pendigitalan. Jadi kita mahu mengajar dan membantu lebih ramai PKS untuk menciptakan perniagaan mereka. Itu pertama. Keduanya adalah untuk memastikan PKS faham bahawa pasaran sekarang tidak lagi seperti dulu. Kita tidak boleh lagi bergantung kepada buruh asing ataupun buruh tempatan semata-mata. Kita sepatutnya mengotomasikan operasi kita. Jadi dalam masa terdekat ini adalah dua agenda persatuan dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan untuk membantu PKS kita. Baik.
Terima kasih Datuk William kerana meluangkan masa bersama kami. Kita perlu lepaskan Datuk William kerana Datuk William ada meeting lain sebenarnya. Tapi terima kasihlah waktu terhad ini dapat bersama dengan kami. Datuk William pengerusi Samenta ini orang kuat yang menggerakkan PKS, salah satu persatuan di Malaysia yang aktif menyuarakan apakah rasanya komuniti ini, apa yang diperlukan oleh mereka dan apa yang kerajaan perlu ada dari segi bentuk dasar untuk menyokong mereka. Baik. Saya nak membawakan visual di Menara Dato' On. Ketika ini beberapa pemimpin sudah pun tiba dan kalau boleh kita bawakan suasananya. Ini adalah visual yang anda saksikan di Menara Dato' On. Masih lagi menantikan kedatangan ahli-ahli Barisan Nasional untuk mesyuarat Dewan Tertinggi saya kira dan juga Majlis Kerja Tertinggi dan juga bagi melihat apakah keputusan mereka pada hari ini. Beberapa laporan juga membetik bahawa kemungkinan, ini kemungkinannya nanti kita tanyakan Hasimi, adakah ada ataupun tidak kenyataan sebegini. Kemungkinan Barisan Nasional, kepimpinan Barisan Nasional memberikan bayangan tidak akan menyertai mana-mana gabungan dan juga bersedia untuk menjadi pihak pembangkang dan juga tidak akan menyertai sama ada Perikatan Harapan atau Perikatan Nasional untuk membentuk kerajaan. Dan juga ini tone ini sudah pun diberikan terutamanya Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan sudah memberikan bayangan tersebut yang berkata bahawa PH seharusnya membentuklah kerajaan dengan Perikatan Nasional kerana dua gabungan parti ini yang memenangi kerusi terbesar dalam pilihan raya umum ke-15. Tetapi apa pun kita akan cuba mendapatkan akas tugas Hasimi sebentar saja lagi kerana Hasimi pastinya mendapatkan butir apa yang diperkatakan oleh pemimpin-pemimpin Barisan Nasional yang tiba di Menara Dato' On. Pada masa yang sama, Irfan, kita ada juga rakan tugas di istana. Ya, sama-sama dengan Faris Daniel. Silakan Faris, saksi apa ya tadi tergantung tadi? Sambungkan saksi itu. Baik, terima kasih Irfan dan juga Najib Aruf dari Pusat Penyiaran Asia. Maaf, tadi mungkin ada masalah sikit. Tapi sekarang ni saya nak kongsikan sikitlah perkembangan setakat jam 11 pagi, berbaki lebih kurang 3 jam lagi sebelum proses untuk kita melihat bagaimana pembentukan kerajaan ini dapat kita saksikan setakat jam 2 petang nanti. Itu adalah deadline untuk hari ini dan diharapkan juga tidak adalah lagi pelanjutan tempoh dan sebagainya. Dan nak dikatakan suasana di sini sekarang ni agak bahang, mungkin disebabkan bahang matahari, tapi juga bahang disebabkan arena politik kita yang mana kita sudah pun menyaksikan sendiri seperti yang dimaklumkan oleh wartawan-wartawan kita. Kalau kita lihat di sebelah Menara Dato' On sendiri, kita lihat pemimpin Barisan Nasional sedang memesyuarat yang akan dikongsikanlah lebih lanjut oleh Hasimi Mohamad dan juga dikatakan juga ada beberapa pemimpin daripada Perikatan Nasional sekarang ni sedang berkumpul di rumah pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mungkin sedang melakukan akuan bersumpah dan sebagainya. Itu mungkin kita tidak dapat berikan kata putus siapa yang akan diangkat sebagai calon Perdana Menteri dan juga siapa agaknya kerajaan baru yang bakal mentadbir negara kita selepas ini. Dan jam sekarang 11 pagi, matahari pun dah terik atas kepala saya dan kalau saya kongsikan belakang ni sebenarnya media dah ramai dah berkumpul. Penuh lah, boleh dikatakan penuh kemah yang disediakan, 2 kemah di bawah ni penuh dengan media dalam Malaysia dan juga di luar Malaysia. Dan setakat ini tiada lagi pergerakan keluar masuk melibatkan pemimpin parti politik. Namun kalau boleh saya recap, semalam lah mungkin yang pergerakan terbaru pun semalam melibatkan Perdana Menteri caretaker kita Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang ada masuk tiba di pintu 1 Istana Negara pada jam kira-kira 2.50 petang dan katanya bertemu menghadap Yang di-Pertuan Agong bagi lebih kurang kira-kira sejam pertemuan itu diadakan dan itu adalah antara boleh saya kongsikan tentang perkembangan keluar masuk melibatkan pintu di Istana Negara. Dan sekarang ni masih lagi kami menanti dengan penuh debaran. Boleh dikatakan jugalah wartawan-wartawan ni muka sama je sejak semalam. Hari ni hari kedua saya berkampung di Istana Negara ni, pintu 2 ni. Wartawan sama, kameraman pun lebih kurang yang sama. Kami masih lagi berharap supaya ia tidak dilanjutkan kerana bukan sahaja kami wartawan tapi rakyat Malaysia juga menantikan. Malaysia dah memilih tapi sekarang rakyat Malaysia sedang menunggu siapa PM kita yang ke-10 dan bercakap tentang juga semalam Seri Paduka Baginda Tuan Agong hadir dan Seri Paduka Baginda menyatakan bertanyakan tentang situasi di kemah media. Makanan cukup, kursi dan meja ada tapi Seri Paduka Baginda tanya, ada tandas tak? Jadi adakah ada perubahan pagi ni di kawasan media tersebut? Baik, memang ada perubahan sebenarnya Irfan dan juga Najib. Kalau nak saya cakap perubahan,
Alhamdulillah hari ini sebenarnya di belakang sana ada surau telah disediakan. Semalam tak ada, namun semalam Yang di-Pertuan Agong ada berkenan menyantuni petugas media, dan dalam beberapa jam katanya dilaporkan media, katanya surau belakang tu sedah pun ada. Dan kalau nak cakap pasal tandas bergerak pula, sebenarnya kami wartawan di sini yang berkampung di sini agak jauh sebenarnya turun pergi jalankan hajat. Sebenarnya di tandas di bawah itu pun terpaksa beratur dan berebut kerana tandas itu adalah dalam sebuah premis restoran di bawah sana. Namun bercakap tentang tandas bergerak ni, sebenarnya di seberang sana kelihatan ada 4 tandas bergerak yang sudah pun disediakan. Sebenarnya bukan hari ini, dah sejak semalam lagi yang telah disediakan oleh pihak Istana Negara demi keselesaan para petugas media yang berkampung. Hari ini mungkin diharapkan ikut deadline lah, orang kata ikut deadline. Setakat jam 2 petang inilah mungkin kami terpaksa berkampung di sini. Dan bercakap tentang keselesaan pula, semalam Yang di-Pertuan Agong Seri Paduka Baginda sempat juga berkenan ingin melihat apa makanan yang dihidangkan kepada kami petugas media. Dan sebenarnya laluan di hadapan pintu Istana Negara ni mungkin agak kurang selesa disebabkan lecak akibat hujan dan sebagainya. Namun hari ini kalau kita lihat di depan tu sudah pun pihak Istana Negara letakkan batu-batu putih bagi memastikan kita semua ni boleh mungkin elakkan juga daripada sebarang kemalangan dan sebagainya. Kerana kalau jalan licin mungkin kami terpaksa bukan saja seluar kasut kotor, tapi mungkin akan berlakunya kemalangan dan sebagainya. Dan itu bercakap tentang keselesaan. Dan jangan risau, mungkin ada juga rakyat Malaysia yang risau tentang kami ni dah makan ke belum. Jangan risau tentang itu, kerana boleh dikatakan hampir setiap 3 jam kami dihidangkan oleh pihak Istana Negara makanan daripada breakfast, makan tengah hari dan juga makan petang. Jam 3 pun kami disediakan juga makanan-makanan dan juga minuman. Dan bukan saja keprihatinan daripada pihak Istana Negara, tapi keprihatinan dari rakyat Malaysia juga sebenarnya, Najib dan juga Irfan. Semalam ada beberapa NGO dan juga ada beberapa usahawan yang datang mengedarkan pack-pack makanan kepada kami. Alhamdulillah, kami syukur. Memang agak masam lah, mungkin terpaksa menunggu lama wartawan-wartawan di luar sini, tapi itu sedikit sebanyak menceriakan sedikit hati kami dan juga bersemangatlah untuk kami menjalankan tugas untuk rakyat Malaysia. Najib dan juga Irfan. Terima kasih Faris Daniel. InsyaAllah lepas ni Irfan akan ke sana untuk ambil makanan saja. Faris masih lagi membuat laporan lah di sana. Terima kasih Faris atas laporan tersebut. Jaga diri dan juga kesihatan. InsyaAllah kita akan terus bersiaran sehinggalah pukul 2 petang nanti. Cut off time yang diberikan oleh Istana Negara bersambung dari semalam untuk membenarkan dan juga memberikan sedikit ruang kepada ahli politik untuk berunding menyatakan apakah gabungan yang mereka ingin laksanakan berbentuk kerajaan pada ketika ini. Baik, kita memberikan tumpuan masih lagi kepada Menara On. Kalau rakan suka Hasimi sudah bersedia sebentar lagi, maklumkan supaya kita boleh bersiaran dengan Hasimi. Baik, Hasimi sudah bersedia pada ketika ini. Hasimi, saya nampak banyak pergerakan di Menara On, tapi agak sukar untuk mengecam siapa yang sudah tiba, siapa yang belum tiba dan sebagainya. Kalau Hasimi boleh kongsikan siapa yang sudah tiba, Hasimi? Baik, terima kasih Najib. Betul, kalau 2 jam lepas kita menunggu di sini untuk mengikut rapat perkembangan mengenai mesyuarat Dewan Tertinggi BN itu sedikit sunyi. Beberapa sejam selepas itu kita dah melihat kelibat-kelibat daripada pemimpin Barisan Nasional telah pun mula tiba di lobi Menara Dato' On ini untuk mengikuti mesyuarat tersebut. Antara yang sempat kita lihat sebentar tadi antaranya adalah Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan juga merupakan ahli Parlimen Ketiwangsa. Kita lihat juga hadir adalah Presiden MCA Datuk Sri Wee Ka Siong, ada juga Timbalan Presiden MCA Datuk Mah Hang Sun dan juga Setiausaha Agung MCA Chong Si Woon. Dan sempat juga kita lihat adalah Timbalan Presiden MIC Datuk Seri M. Saravanan juga hadir sebentar tadi, dan kita menjangkakan kemungkinan besar akan ada lagi ahli pemimpin BN yang akan tiba di sini. Kalau ikutkan kepada laporan media, mesyuarat Dewan Tertinggi BN itu dijangka berlangsung sekitar pukul 11 pagi tadi. Tapi menariknya untuk saya bawakan di sini, Najib, kerana teka-teki ataupun intipati mesyuarat ini setakat ini masih lagi samar apakah yang akan diputuskan dalam mesyuarat Dewan Tertinggi BN itu. Tapi kita sempat mendapatkan respon ataupun gambaran secara langsung daripada beberapa pemimpin BN yang hadir. Antaranya adalah sebentar tadi adalah ahli Parlimen Jelebu Datuk Seri Jalaluddin Alias
yang memberikan makluman, kalau saya boleh bacakan sedikit ketika ini adalah beliau memaklumkan setakat ini kita BN ataupun UMNO tidak membuat keputusan untuk bersama dengan Pakatan Harapan kerana menurut beliau sendiri berpandangan masih lagi berpegang kepada keputusan yang dibuat oleh UMNO BN, yakni tidak ada kerjasama dengan PH. Kata Datuk Seri Jalaluddin Alias lagi, sekiranya ada perubahan kepada keputusan tersebut, ia perlu diputuskan sekali lagi dan dibincangkan di peringkat parti. Itu saya dapat simpulkan daripada transkrip saya. Okey, kalau dapat tunjuk juga ketika ini antara ketibaan pemimpin-pemimpin seterusnya. Okey, saya buat masa sekarang, saya tak dapat kena pasti lagi Najib. Individu berkenaan kita akan cuba ahli Parlimen Cameron Highland yang baru sahaja tiba sebentar tadi. Dan juga respon daripada beberapa ahli UMNO lain yang saya nak kongsikan juga adalah Datuk Seri Khalid Nordin. Tadi kita sempat bertanyakan apakah agenda utama mesyuarat ini, adakah melibatkan SD dan sebagainya. Beliau hanya menjawab mungkin, tetapi agenda utama adalah berkaitan dengan parti. Itu antara gambaran dan isyarat yang setakat ini yang kita boleh dapat dan kongsikan kepada Astro Awani dan juga penonton Astro Awani mengenai hala tuju mesyuarat ini, apakah yang akan bakal disimpulkan. Kerana kita faham malam tadi juga Najib bahawa Timbalan Presiden UMNO itu Datuk Seri Muhammad Hassan telah pun mengesyorkan agar PH itu membentuk kerajaan persekutuan dan BN katanya bersedia untuk menjadi pembangkang. Adakah perkara-perkara ini akan diangkat ke mesyuarat Dewan Tertinggi BN untuk dipersetujui ataupun akan kekal, akan ada satu kerjasama yang akan diputuskan oleh Dewan Tertinggi Barisan Nasional sebentar nanti. Di mana saya tekankan respon yang jelas ketika ini adalah daripada ahli Parlimen Jerbu Datuk Seri Jalaluddin Alias mengatakan pada pandangan beliau setakat ini keputusan adalah kekal untuk tidak bersama dengan PH. Sekiranya perubahan berlaku, perlu ada perbincangan di peringkat parti, Najib. Okey. Ya. Dan Hasimi, kalau boleh tanyakan, manakah Hasimi melihat daripada dekat, apakah mood pemimpin-pemimpin Barisan Nasional dan UMNO ini, adakah dalam mood yang bersedia ataupun paksa rela? Untuk kita berikan gambaran kepada penonton, apakah boleh dijangkakan daripada keputusan mesyuarat ini? Kalau lihat pada reaksi raut wajah beberapa pemimpin UMNO khususnya hadir, itu seolah-olah telah pun ada satu keputusan yang telah pun ada di tangan mereka, cuma perlu diputuskan sahaja. Misalnya saya melihat kepada Timbalan Presiden MIC Datuk Seri M. Sarvan mengatakan pilihan di hati telah pun ada, cuma ia perlu dimutamakkan di peringkat parti sahaja. Jadi gambaran itu menyatakan setiap orang itu sudah ada nama-nama ataupun cadangan yang akan dibawa dan diputuskan di peringkat parti. Dan kalau kita lihat pada respon Datuk Seri Bong Mokhtar Radin sendiri, beliau kalau kita tahu memang figura ini seorang yang selalu ceria. Dan kita tanyakan tadi juga siapa calon Perdana Menteri ke-10, jawabnya secara berseluruh mungkin saya. Kalau ikut kepada mood itu mungkin ceria, tiada ketegangan yang berlaku ketika ini. Kita faham mungkin perbincangan itu sudah pun sampai ke tahap yang akhir, cuma ia perlu dimutamakkan sahaja hari ini. Hasimi, saya nak tanya beberapa individu, adakah kelihatan ataupun Hasimi ada bertanyakan akan tibakah individu-individu ini? Pertama, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kedua, Datuk Seri Syamuddin. Ketiga, Datuk Hasni Muhammad. Adakah mereka akan tiba? Kerana kalau kita lihat ahli Parlimen Jelebu semalam mengeluarkan kenyataannya hampir sama dengan Syamuddin tapi tiba. Adakah ketiga-tiga individu ini ada dilihat kelibatnya, Hasimi? Okey. Individu-individu yang Najib sebutkan itu buat masa sekarang belum lagi tiba. Yang ketika ini tiba adalah ahli Parlimen Lenggong, Datuk Seri Datuk Seri Samsul
Anwar Nasarah. Okey, Ya. itu kita kena betulkan nama. Itu antara yang baru saja tiba. Rakan-rakan media membantu saya. Betul, Buat betul. kita kadang-kadang lupa yang Najib nama-nama. Ramai, memang ramai ahli parlimen ni. Ahli parlimen ni bertukar kan, banyak kali bertukar begitulah, betul. Okey. Jadi nama-nama yang Najib sebutkan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Datuk Seri Syamuddin masih lagi belum tiba, tapi seperti mana kita sedia maklum bahawa ada laluan rahsia lah kita panggil, laluan bawah tanah yang mungkin akan membawa pemimpin-pemimpin kanan ini terus ke pejabat ataupun bilik mesyuarat tersebut. Mungkin tidak lalu di kawasan ini, mungkin telah tiba ataupun mungkin tidak tiba. Semuanya kita akan cuba bawakan dan dedahkan selepas ini, Najib. Baik, terima kasih. Rakan suka Hasimi, kita lepaskan Hasimi kerana Hasimi perlu mengejar ke sana ke sini untuk melihat, dan pada masa sama Hasimi juga perlu menghantar maklumat-maklumat ini ke pejabat dan untuk social media kita juga ramai menonton dan sebagainya. Terima kasih Hasimi kerana bekerja keras untuk melihat apakah yang akan dicapai di Menara Dato' On. Baik. Sebelum kita nak bersama dengan tetamu kita dan juga meneruskan perbincangan kerana banyak perkara yang boleh kita lihat, kita nak bersama dengan rakan setugas kita yang berada di Sarawak pada ketika ini. Ini rentetan dengan kenyataan GPS tersebut. Kita bersama dengan Fadilah, rakan setugas yang berada di Sarawak. Fadilah, kongsikan pendirian GPS ini. Kalau kita membaca kenyataan itu, adakah boleh kita katakan sokongan itu masih lagi sama seperti hari pertama kita dengarkan ataupun ada perubahan sedikit dalam nada GPS tersebut? Betul, baik. Terima kasih Irfan dan juga Najib. Dan kalau kita melihat perkembangan terkini mengenai kenyataan ataupun pendirian daripada gabungan Parti Sarawak, khususnya daripada pengurusinya Tan Sri Abang Johari Tun Openg, ada sedikit perbezaan kerana kalau kita lihat 2 hari lepas beliau menyatakan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, iaitu pengurusi Perikatan Nasional, untuk menjadi Perdana Menteri ke-10 dan juga sekaligus membentuk kerajaan bersama dengan Barisan Nasional, juga bersama dengan GPS dan juga GRS. Namun hari ini mengikut perkembangan terkini pada pagi ini tadi, Pejabat Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg ada mengeluarkan kenyataan terbaru, iaitu untuk menyerahkan keputusan memilih pemimpin ataupun Perdana Menteri ke-10 ini kepada Yang di-Pertuan Agong, dan ini adalah kerana situasi ataupun kemelut politik yang berlaku di Semenanjung kini sekarang. Dan walaupun keputusan itu agak berbeza pada hari ini, tetapi sebenarnya justifikasinya adalah sama, iaitu untuk memastikan politik di peringkat nasional kita ini stabil, kerana ini penting kerana negara kita akan menghadapi recession katanya, dan ini memerlukan kerajaan yang kuat, kerajaan yang stabil dan kerajaan yang kukuh untuk memastikan kita dapat bangkit dalam ekonomi kita terutamanya, kerana ini adalah kepentingan rakyat. Katanya mandat yang diberikan rakyat itu tidak harus dikhianati, dan itulah kenyataan ataupun pendirian yang dibawakan oleh gabungan Parti Sarawak yang juga mengetahui kerajaan di negeri Sarawak ini. Namun kalau kita melihat kepada ahli parlimen yang ada dalam GPS untuk PRU 15 baru-baru ini adalah 23 orang, dan setakat ini kita tidak ada pendapat ataupun kenyataan yang berbeza yang keluar daripada ahli parlimen gabungan Parti Sarawak itu. Namun kita ada daripada ahli pembangkang, iaitu daripada Adun Baklalan, daripada pemimpin Parti Sarawak Bersatu Barubian, yang ada menyatakan merayu kepada Abang Johari, khususnya kepada gabungan Parti Sarawak, untuk tidak membentuk kerajaan bersama dengan Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional, kerana katanya Tan Sri Muhyiddin Yassin ada membuat kenyataan yang begitu fanatik ataupun yang akan mengganggu perasaan ataupun sentimen bagi rakyat Sarawak ini, kerana kita tahu rakyat Sarawak ini adalah rakyat yang berbilang kaum dan juga berbilang bangsa, dan itu adalah yang tidak dapat kita kacau. Kalau di Sarawak ini itu memang perlu dihormati sesama kita di Sarawak ini bagi mengekalkan keharmonian. Dan pada masa yang sama kita juga ada mendengar sebelum ini kenyataan daripada pemimpin GPS juga, iaitu Presiden Abdul Karim Rahman Hamzah, yang menyatakan bahawa GPS terbuka untuk bekerjasama dengan mana-mana perikatan yang ada di Semenanjung, tetapi kecuali satu parti politik, iaitu Parti Tindakan Demokratik DAP, yang merupakan dalam komponen Pakatan Harapan. Dan ini kerana adalah akibat pemerintahan 22 bulan yang lalu, dan juga kerana kita mempunyai pemimpin DAP di Sarawak ini juga yang mungkin tidak sehaluan dengan gabungan Parti Sarawak. Jadi ini adalah situasinya sekarang. Namun apa yang pasti, kita
kita selepas ini dalam pukul 12 kita ada sidang media bersama dengan beberapa ahli parlimen di Sarawak ini, dan sudah pasti kita juga akan mencuba untuk mendapatkan pendapat ahli parlimen itu sendiri, kerana kita mempunyai 23 ahli parlimen dan kita mahu mengetahui adakah semuanya berpendapat yang sama sehaluan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh pengerusi GPS setakat ini, dan sudah pasti kita akan membawa perkembangan tersebut kepada Najib dan juga Irfan. Baik, Fadilah, dan kalau boleh saya tertanyakan juga berkenaan dengan kedudukan semua ahli parlimen dan juga ahli Dewan Undangan Negeri, khususnya manakah hari ini merupakan hari kedua sidang Dewan Undangan Negeri di Sarawak. Adakah ada cakap-cakap yang menyatakan rasa tidak setuju atas kenyataan sebelum ini, ataupun ada yang berikan gambaran lebih jelas kepada kenyataan GPS pada pagi tadi, U-turn ataupun masih kekal dengan keputusan sebelumnya? Okey, baik. Kalau kita melihat setakat pagi ini belum ada lagi sebarang ahli parlimen ataupun sebarang adun juga yang mengeluarkan kenyataan yang berbeza dengan pengerusi GPS Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Namun inilah yang kita mahu cuba dapatkan, kita mahu telitikan adakah semua, sebab biasanya ahli ataupun pemimpin-pemimpin di dalam gabungan Parti Sarawak ini sememangnya sebelum ini kita melihat situasi kenyataannya adalah selari dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh pengerusi GPS itu sendiri. Namun kita akan cuba mendapatkan kerana kita melihat perkembangan terkini, kerana kita mahu tahu adakah berbeza, adakah situasi politik di Semenanjung akan memberi impak kepada pendirian mereka secara individu, ataupun mereka akan kekal dengan mengutamakan satu suara yang sama daripada gabungan Parti Sarawak. Dan kita mungkin menjangkakan sebenarnya kalau GPS ini memang mengutamakan bersatulah kenyataan yang sama, tapi kita akan cuba juga untuk dapatkan. Cuba dapatkan juga ya Fadilah, sama ada GPS lebih selesa bersama dengan PAS atau lebih selesa bersama dengan DAP. Manakala kedua-duanya itu merupakan musuh tradisi politik kedua-dua gabungan. Baik, terima kasih Fadilah. Kita lepaskan Fadilah kerana banyak berita Fadilah perlu dapatkan. Rakan-rakan di Sarawak dan juga di Sabah dan seluruh negara sebenarnya masih lagi melihat kepada ketidaktentuan dan kecerahan politik. Baik, kita terus saja kepada diskusi kita. Kalau ada lagi perkembangan nanti boleh maklumkan supaya kita nampak visual kotak kecil yang anda saksikan adalah ini adalah di Menara Dato' On. Ketibaan pemimpin-pemimpin Barisan Nasional masih lagi dilihat untuk mesyuarat. Kalau kita melihat sekarang ini sudah 11:10, 2 jam lebih lagi saja. Betul? Ataupun 3 jam lagi untuk pukul 2 petang untuk menghantar perkara tersebut. Adakah sempat untuk dimuktamadkan? Bagaimana untuk kita melihat? Kalau kita melihat juga rakan setugas Hasimi pada awal tadi membuat lintas langsung mengatakan bahawa troli makanan sudah pun ditolak naik ke atas. Kalau tolak tempoh memakan tu lagi dan sebagainya, berapa lama untuk diputuskan? Baik, saya nak bawa kepada tetamu kita. Siapa yang kita ada di studio ini? Di studio kita ini kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Faizal Vikasmani, Dekan Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan USIM. Untuk kita menyentuh berkenaan dengan cabaran membentuk kerajaan campuran yang stabil. Dan Doktor, kita boleh awali dahulu ketika ini persoalan berkenaan dengan apa yang bermain di minda pemimpin-pemimpin kita. Adakah kepentingan rakyat ataupun kepentingan kuasa? Ataupun sebenarnya kepentingan kuasa itu adalah untuk rakyat? Saya melihat konflik yang ada pada hari ini, konflik politik ada hari ini mengajar ahli politik bahawa kuasa itu adalah fleeting, tidak lama. Sebenarnya konflik ini adalah blessing in disguise, di mana supaya pemimpin tahu kuasa itu ataupun pemilihan itulah di tangan rakyat. Jadi, rakyat yang berhak untuk memilih. Jadi saya rasa semua sedang menunggu, PN dan juga PH sedang menunggu ke manakah Barisan Nasional ingin pergi. Mungkin tidak ke mana-mana pun. Jadi the past since sebelum ini yang mereka telah lakukan menghantui mereka semula. Betul. So jadi mereka, this is a very much lesson learned kepada kedua-dua parti. Kerana sebelum ini kita lihat di Malaysia sudah biasa dengan majoriti mudah, majoriti penuh, kuasa quote-unquote hegemony, mereka boleh meluluskan dasar dengan mudah. Tetapi saya rasa Malaysia adalah di persimpangan politik yang menarik dan matang. Adakah Prof melihat pada pandangan Prof pada hari ini apa yang berlaku dalam proses rundingan pada ketika ini? Mungkinkah kita akan menyaksikan seandainya Barisan Nasional memilih untuk menjadi pembangkang, tidak bergabung dengan mana pembentukan kerajaan minoriti itu boleh wujud? Apabila malam tadi Tok Mat memberikan posting tengah malam, semua orang saya rasa malam sedikitlah semua dah bangun tak mau tidur dah. Jadi saya rasa untuk seorang yang tinggi jawatannya dalam Barisan Nasional memberi kenyataan tersebut, itulah gambaran yang beliau ada dan gambaran saya rasa the root di Barisan Nasional. Jadi saya rasa
Tok Mat tidak akan memberikan kenyataan tersebut jikalau beliau tidak yakin akar umbi atau majlis tertinggi dari segi Barisan Nasional juga berfikiran demikian. Saya sangat saya sangat kagum melihat bagaimana majlis tertinggi UMNO orang panggil itu berdiskusi dalam perkara ini ya. Semuanya sangat berlapik, semuanya tidak lantang. Yang muda mungkinlah ya, yang muda, tetapi yang tertinggi ini even Tan Sri Anwar Musa, Tok Mat, bila berbicara, mereka berbicara dengan penuh lapiknya. Saya rasa itu yang akan dibawa pada perbincangan yang sedang berlangsung ini. Tapi Dato', adakah tindakan ataupun pernyataan daripada Datuk Seri Muhammad Hassan itu untuk kepentingan mencari kestabilan ataupun sebenarnya untuk menjaga air muka sendiri, kerana BN harus menjaga muka dengan ahlinya supaya tidak bergabung dengan No UMNO dan No DAP yang merupakan antara naratif yang dibawa. Apakah harapan juga harus menjaga air mukanya, termasuk juga PN dengan ahli-ahli mereka. Jadi ini bukan fasa menjaga air muka sebenarnya, bukan mencari kestabilan. Betul. Saya rasa pada awalnya akan menjadi fasa menjaga air muka, tetapi bila kita lihat posisi daripada Tok Mat dan Syahrir sendiri, jikalau bantuan diperlukan, saya rasa ada begitu, mungkin tidak tepat ya. Jikalau ada bantuan diperlukan, saya rasa kata mereka Barisan Nasional akan membantu untuk membentuk kerajaan. Saya rasa di situ kita dapat lihat to the last minute, jikalau keperluan untuk membentuk kerajaan itu memerlukan sokongan Barisan Nasional, itu kata mereka, kita tak tahu lagi ya. Jadi mereka akan bantu. Jadi kita lihat di situ. Kerana the pressure now is di PN dan juga PH. Barisan Nasional seperti jika lihat statement daripada ketua-ketuanya seperti dah mengatakan bahawa this is rehat dan rawat untuk Barisan Nasional untuk mereka bangkit semula. Yeah. Jadi the pressure is on PN and PH. Tetapi saya melihat pada posting mereka mengatakan bahawa jika perlu bantuan untuk kerajaan, mereka akan bantu. Dan itu yang berlaku sebenarnya dekat di mana pun dalam institusi berparlimen jikalau minority government terjadi. Ada banyak perkara ahli Parlimen UMNO harus tekankan. Bukan sahaja caveat yang diletakkan sebelum ini no UMNO, no DAP bagi setengah ahli Parlimen, tetapi juga untuk UMNO bergerak ke hadapan. Pada pandangan doktor sendiri, apa pertimbangan mereka? Adakah kalau kita memberikan 3 situasi, sama ada mereka melihat kepada survival UMNO ataupun reform UMNO itu untuk kekal relevan di masa depan, ataupun revival UMNO itu sendiri? Apa antara perkara yang mungkin menjadi tunjang justifikasi UMNO secara keseluruhan ahli Parlimen ini dalam memilih gabungan mana? Jikalau kita melihat kepada pertama posting daripada tertinggi dan juga komen-komen yang kita lihat daripada, kalau kita lihat social media kali ini ya, kita tengok Twitter ni kita tak tahu dia Pakatan Harapan. Kalau kita lihat komen-komen daripada kita penyokong-penyokong UMNO, kita nampak keluar bila Tok Mat bagi komen kan dah keluarlah sokongan-sokongan dan sebagainya. Saya rasa apa yang mereka akan lihat adalah Barisan Nasional adalah suatu superpower dalam politik. Apabila terjadinya yang telah berlaku pada election kali ini, bagi penyokong atau tidak penyokong ada suatu rasa ironik atau mengapa perkara ini berlaku. Dan mereka semua walaupun menyokong UMNO tidak menyokong UMNO ingin UMNO kembali dan bangkit. Pada saya to reform is maybe the best option untuk Barisan Nasional setakat ini, untuk melihat semula hari tuju Barisan Nasional, mengapa Barisan Nasional kembali kepada keadaan ini, dan mengapa contohnya dasar no DAP dan sebagainya itu boleh keluar, yang saya rasa yang agak short sighted. Kalau it's a long sighted punya dasar, dia tak akan mengeluarkan perkara tersebut ya. Sekarang ini memerangkap mereka sendiri. Jadi it's time for them untuk melihat semula di manakah kedudukan UMNO, MCA, MIC dan juga memperkukuhkan lagi kedudukan Barisan Nasional. Tapi Doktor, bukankah the time itulah pada tahun 2018? So nampak gaya lesson is not learned. Ini kali kedua, bahkan kekalahan lebih teruk untuk Barisan Nasional, dan mungkin dalam pilihan raya ke-16 nanti mungkin tidak ada langsung kerusi untuk Barisan Nasional. Adakah lesson will be learned kali ini ataupun sekali lagi akan terpaksa berhadapan dengan kekalahan yang teruk? Itulah. Saya rasa tidaklah berbuah 3 kali lagi. 2018 mereka kuat juga. Mereka ada 70 lebih kursi kan. 79 ya. Kemudian kali ini pada saya, siapa yang menjangkakan Barisan Nasional akan dipanggil Kingmaker? Siapa yang menyangka? Saya rasa even the best political analyst
tidak akan menjangkakan bahawa selalu menyatakan GPS atau JRS, tiba-tiba kali ini UMNO, Barisan Nasional menjadi kingmaker. Itu adalah, saya tahu perkataan kingmaker itu is a pejorative word lah, orang tak nak guna kan. Tetapi dalam situ sekarang ialah begitu. Dan UMNO juga tidak mahu keadaannya begitu. Jadi UMNO mempunyai UMNO dan BM mempunyai pemimpin yang berpotensi dan berkaliber. Kita lihat pemimpin-pemimpinnya, walaupun yang tewas seperti KJ dan sebagainya. Jadi they can bounce back if mereka betul-betul lihat semula apa yang rakyat mahukan. Maknanya pemilihan UMNO nanti akan menentukan survival mereka. Okey, kalau kita melihat juga seni memilih kerajaan campuran ataupun ke mana Barisan Nasional mahu pergi ini dalam konteks ataupun dalam kalau kita meletakkan kita di dalam UMNO itu sendiri, apa yang harus mereka lihat? Kerana ada pandangan mengatakan bahawa kalau mereka bersama dengan Perikatan Nasional ini amat merugikan untuk UMNO secara keseluruhan, kerana parti-parti dalam Perikatan Nasional sama ada Bersatu ataupun PAS itu selari perjuangan dan juga ideologi mereka. Bermakna mereka tidak boleh meletakkan asas perjuangan mereka itu kerana mereka ia saling bertentang dengan PAS. Maknanya benda yang sama lah dengan perjuangan benda yang sama. Bermakna akan hilang ideologi dan juga perjuangan mereka selama ini. Tapi pada masa yang sama kalau kita melihat kalau mereka pergi ke bahagian Pakatan Harapan pula, mungkin kita melihat perpecahan undi itu akan terus berlaku dan juga mungkin menghambat UMNO untuk 5 tahun akan mendatang juga. Kerana itu jikalau BN memilih, hypothetically memilih sama ada pergi ke Pakatan Nasional ataupun PH, kedua-duanya akan memberikan senario yang berbeza dan to some extent mengubah branding UMNO itu sendiri atau kita kata ideologi UMNO itu sendiri. Kerana kita lihat UMNO kena kembali semula penubuhannya. Dia ada UMNO, Barisan Nasional ada UMNO, ada MIC, ada MCA. Ia adalah parti yang memperjuangkan hak Melayu tetapi pada yang sama it's a ethnic multiracial party. Jadi Barisan Nasional kerana itu dia diberikan mandat lebih 60 tahun. Jadi kerana itu Barisan Nasional perlu kembali semula kepada perkara tersebut. Jikalau Barisan Nasional pergi ke Pakatan Harapan, my point of view is that ia akan, walaupun tadi kata Perikatan Nasional lebih sama kan, ia sebenarnya lebih sama kepada Pakatan Harapan kerana komposisinya ia adalah perbilang kaum dan sebagainya. Dia ada di Pakatan Harapan tersebut. Kalau pergi ke Perikatan Nasional dan MIC dan MCA perlu melihat semula di mana mereka. Jadi dua perkara ini. Dan UMNO, saya kata Barisan Nasional mempunyai ideologi politik yang kuat, yang tersendiri. Dan mereka boleh membawa something different and new to the table. Would they join kedua-duanya? Saya rasa itu seperti yang dikatakan oleh Tok Mat dan juga Syahril, itu bukanlah satu option yang mampu membawa UMNO lebih ke hadapan untuk election yang akan datang. Ya. Dan manakala doktor sebut tentang Pakatan Harapan juga harus belajar daripada kesilapan mereka dalam pilihan raya kali ini dan juga pilihan yang lalu. Tapi antara perkara yang paling difokuskan dan yang diberikan tu oleh warganet adalah kesunyian dan kesepian semua pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan pasca PR2015. Adakah ada sesuatu yang harus kita fahami di situ? Mempelajari daripada kesilapan lalu ataupun sebenarnya ini strategi baru? Saya melihat kita ingin menubuhkan suatu government yang kuat dan juga opposition yang kuat. Dan saya rasa kita dalam trajektori tersebut, Pakatan Harapan ada baggage yang mereka bawa dan ada mereka perlu prove. Itu di mana mereka telah memegang tampuk pada election yang selalu. Okey. Perikatan Nasional juga mempunyai something to prove kerana mereka dilabelkan sebagai parti hanya untuk Melayu dan Islam. Boleh ke mereka memerintah? Jika kita lihat GPS JRS juga question balik dia punya keputusan sebelum ini. Jadi kedua-duanya mempunyai satu baggage yang mereka perlu lepaskan, yang perlu bawa dan mereka perlu menyatakannya dengan jelas. Saya lihat di Perikatan Nasional, saya rasa PAS mengeluarkan kenyataan bahawa mereka tidak akan menekan berkaitan Sabah Sarawak, faham tentang masyarakat majmuk. Pada saya itu adalah suatu bold move daripada PAS sendiri. Kita tunggu daripada harmonikan sedikit. Ya, untuk mengharmonikan sedikit. Kerana mereka tahu the ball seems to be in their court, but mungkin akan melantun ke tempat lain. Tetapi Pakatan Harapan, seperti yang Irfan cakap tadi, saya rasa mereka juga perlu lebih vokal. Kerana kita dalam masyarakat berbilang kaum dan masyarakat majmuk,
Melayu seperti concern dengan DAP itu, mungkin mereka perlu menyatakan bahawa DAP dipilih. Harmonikanlah. Ya, harmonikan. Itu yang perlu datang daripada Pakatan Harapan. Tidak boleh tunggu dan lihat. Tapi adakah tidak cukup untuk DAP? Kerana DAP juga mungkin menampilkan Yang Shafura, muka wajah-wajah Melayu sebagai calon yang menang pun dipilih oleh rakyat. Adakah ini langkah awal DAP ke hadapan? Ya, saya rasa DAP have done a lot untuk melihat dia bukan sahaja sebagai parti satu kaum saja. Tetapi saya lihat perception dan perception tu ada di situ. Kalau kita lihat komposisi voting yang lepas pun, Perikatan Nasional lebih kepada rural, Perikatan Harapan lebih kepada urban. Dia opposite each other. Betul. Jadi perception itu yang perlu diberikan dan perlu dinyatakan kepada rakyat supaya kepada siapa pun kerajaan akan jatuh, kita akan tahu perkara tersebut, kita semua akan selamat dan menerima perkara tersebut. Baik, kalau kita mengambil, kita meletakkan lagi hipotesis ini. Kalau kita melihat kepada gabungan antara PN, BN, GPS dan GRS berbanding dengan PH dan juga BN, kerana GPS itu memberikan hampir pasti bayangannya bahawa tidak kepada DAP. Okey. Tapi untuk GPS ini, PAHIT juga sekiranya ingin menyokong PH, mereka perlu menelan antara sama ada perlu menelan PAS dari segi menerima dan juga menelan DAP dari segi menerima untuk Pakatan Harapan. GPS ini mungkin sukar dari sudut itu. Tapi kalau kita melihat gabungan PH dan Barisan Nasional tanpa GPS dan juga JRS, ini juga tidak seimbang. Suara Sabah dan Sarawak kita perlukan. Dalam konteks PN itu mungkin kita berkata bahawa representasi kaum perlu lebih banyak dan sebagainya. Bagaimana untuk kita membaca ke semua ini? Agak keliru mungkin. Kalau penyokong itu mereka lihat parti yang mereka undilah pastinya. Tapi dalam konteks kerajaan yang stabil dan kuat, perlu ada representasi semua kaum. Untuk GPS dan JRS, sebelum ini kita lihat isu ideologi tidak timbul. GPS dan JRS hanya apa yang mereka mahukan adalah supaya representasi mereka lebih kuat, hak mereka lebih diberikan, dan Sabah Sarawak it's part of the important agenda dalam government. Itu yang GPS dan JRS mahukan. Namun sejak akhir-akhir ini kita lihat bahawa isu timbul berkaitan dengan ideologi. Takut bahawa Perikatan Nasional akan tidak boleh memberikan suatu keadaan di mana berbilang kaum macam majmuk akan lebih tenang di situ. Saya rasa itu timbul baru-baru ini. Dan kerana itu saya lihat ke mana pun GPS dan JRS memilih, seperti yang tadi, mereka perlu ada benda pahit yang perlu ditelan. Okey, jadi kita ingin melihat bahawa perbincangan antara PH dan PN itu adalah lebih kepada isu-isu hak dan ekonomi GPS dan JRS, bukan isu-isu ideologi sama ada jikalau memilih satu pakatan akan menyebabkan perkauman dan sebagainya. Dan kita tak mahu isu-isu tersebut berlaku. Kita tak mahu kita mahukan pemimpin dari dua pihak untuk menenangkan keadaan. Dan saya juga melihat kepada komen-komen di sosial media, dan saya ingin mengingatkan kepada penyokong-penyokong dua pihak, saya rasa kita perlu bertanggungjawab. Kerana komen-komen yang anda berikan itu akan merosakkan parti anda itu sendiri. Jangan memberikan komen-komen yang tidak pasti yang bersifat perkauman di mana parti itu sendiri tidak sebenarnya stand for that. Sebenarnya itu yang dengan senyapnya pemimpin yang tidak melihat sosial media mungkin. Rakyat semua tengok sosial media. Mereka pun tak nak bagi clarification, tetapi di sosial media banyak perkara-perkara tersebut dibincangkan, menyebabkan perkara tersebut semakin kucak-kacir. Di realitinya mungkin tidak begitu. Ya, itu juga apa yang pemimpin PAS katakan. Datuk Seri Abdul Hadi Awang mengatakan bahawa PAS memberi amaran kepada mana-mana pihak supaya tidak menangguk di air keruh dan jangan sesekali dijolok sarang tembuhan, dan juga ada juga disebut jangan lakukan provokasi dalam tempoh yang penting pada ketika ini. Baik, saya nak membawakan apa yang ada di iPad pada ketika ini. Ini kenyataan terkini dari Setiausaha Agung Parti Perikatan Nasional Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Kalau boleh kita bawakan apa kenyataan yang disebutkan, iaitu Parti Perikatan Nasional telah menerima satu lagi surat akuan berkanun daripada seorang lagi ahli Dewan Rakyat yang menyatakan kepercayaan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, pengerusi Perikatan Nasional, untuk dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Surat akuan berkanun telah dihantar ke Istana Negara pada pagi ini. Ini apa diperkatakan olehnya. Kalau melihat kepada apa yang kita cantumkan kenyataan semalam, sudah hantar semua SD-SD yang lain ke Istana Negara.
nombor kita tidak tahu. Semua parti kata ada nombor, ada sokongan dan sebagainya. Berapa jumlahnya, siapa, ni kita tidak tahu. Tapi kedua-dua parti mengatakan sudah cukup dan sebagainya. Brazennya Perikatan Nasional katakan sudah pun hantar ke istana. Cuma mungkinlah ini prosesnya untuk pihak istana di bawah perundangan, bahawa perlu menantikan juga di pihak sebelah sana menghantar juga. Kerana ada kalanya sebelum ini kita melihat pertindihan SD itu berlaku. Doktor, SD ini boleh ke tidak kita gunakan sebenarnya lagi? Kerana kalau kita melihat krisis politik sebelum ini, SD itulah puncanya kenapa robohnya kerajaan, naiknya Perdana Menteri baru dan sebagainya. Saya sebenarnya kan, ini adalah perlembagaan kita. Menyatakan bahawa Yang di-Tuan Agong perlu memastikan bahawa lantikan tersebut, Perdana Menteri tersebut mempunyai sokongan majoriti daripada ataupun sokongan yang kuat daripada parlimen. Saya sebenarnya pada masa yang sama agak saya tahu ayat mungkin silap bersimpati dengan Yang Tuan Agong, kita kerana terpaksa melakukan kerja tersebut. Dan kerja itu bukannya mudah. Kita lihat last time berbas-bas datang untuk Yang Tuan Agong bertanya seorang-seorang. Kerana tugas tersebut yang pada saya jangan diberikan kepada Tuan Agong, perlu memeriksa satu-satu betul atau tidak. Kadang-kadang kalau kita imagine, tapi itu telah diletakkan di di perlembagaan kita, dan saya yang di Tuan Agong amat melihat ini dengan sangat serius sekali. Untuk memastikan mereka represent suara rakyat. Saya cuma ingin melihat bahawa proses ini sebenarnya berisiko kepada Yang Tuan Agong itu sendiri, kerana mereka di mana juga yang akan dipilih pasti akan dikeluar Suara tidak serang, suara-suara tidak yang menyerang our head of state, institusi kesultanan, which is saya rasa unfair. Walaupun itu yang telah diletakkan oleh Yang Tuan Agong. Saya merasakan bahawa mungkin pukul 2 nanti is the cut off point. Atau mungkin lebih. Saya tahu mungkin saya tak ada siapa lagi dah ada marah kat saya pula nanti kata lebih kan. Mungkin lebih. Tetapi kalau betul ada pertindihan dan sebagainya, dan melihatkan kepada apa yang terjadi pada 2018 dan juga pertengahan, saya rasa proses verifikasinya akan panjang. Saya rasa rakyat-rakyat perlulah, saya rasa bersama-sama dan bersabar bersama Tuan Agong yang akan menjalankan tugas verifikasi tersebut yang tidak sepatutnya pada saya diberikan kepada kita punya head of state. Tetapi tidak apa, mari kita menunggu dengan sabarlah. Ya. Dan Prof, kalau boleh saya kembali kepada apa yang Prof nyatakan, Doktor nyatakan yang awal tadi berkenaan dengan prinsip dan juga ideologi. Adakah maksud Doktor sebentar tadi bahawa boleh diketepikan prinsip ataupun naratif parti semata-mata untuk mengejar prinsip yang boleh dikongsi secara bersama, soal pertumbuhan ekonomi, kestabilan negara itu, dan mengenepikan naratif yang masih dibawa yang biasanya negatif? Oleh itu, adakah itu yang disarankan kepada parti politik ketika ini? Dan bolehkah mereka buat benda tu? Ya. Masalahnya. Itu bila tanya parti yang menyokong masing-masing, bersemangatlah itu kan. Bila masa ideologi ini termasuk emosi sekali. Betul. Saya melihat begini, jikalau parti-parti tersebut tidak merasakan mereka can bring something new to the table, mereka tidak akan menjadi satu parti politik. Mereka akan bergabung saja. Jadi ideologi itu adalah suatu yang tidak nampak boleh berubah, tetapi pada masa yang sama menjadi gam kepada semua ahli-ahlinya. Setiap parti politik, saya rasa sekarang ada tiga. Ada tiga, kita kata blok lah, yang mempunyai ideologi sendiri, dan ada blok yang ideologinya bercampur. Dan pada masa yang akan datang, saya akan melihat ideologi atau apa orang panggil itu, apa yang ingin diberikan. Saya rasa ideologi itu dia menjadi suatu perkataan yang agak kotor dah. So ideologi itu sebenarnya tidak pun. Ideologi itu adalah sesuatu yang asas sebelum ia dijadikan dasar. Betul. Jadi mereka mempunyai ideologi sendiri dan apa yang mereka akan bawa. Saya melihat kepada krisis ini, kita lihat ada pertindihan ideologi dalam politik. Dan Malaysia akan melihat kepada dua blok ideologi lah, dua blok parti politik atau dua blok pakatan yang selalunya ada pada Westminster kind of system. Selalunya dia akan ada begitu. Jadi tetapi apabila dalam keadaan minority government, nak atau tidak, okay, hypothetically let's say tiada siapa yang akan mendapat majority. Jadi tetapi melantik Perdana Menteri masih boleh kerana ia memerlukan lantikan daripada ahli parlimen. Jadi akan melantik Perdana Menteri dan Perdana Menteri akan memilih satu daripada minority government tersebut. Di situ kita akan lihat kestabilan negara melepasi daripada ideologi. Itu adalah perlu.
this is the process of maturing untuk ahli politik sistem kita dan juga sebagai pengundi. Adakah ini mengejutkan? Tidak. Dalam demokrasi itu sendiri, apabila berlaku pertukaran kuasa kepada suatu parti politik selama lebih 60 tahun memegang, beberapa pertukaran kuasa, dia akan ada kekucak-kaciran. Ada yang mengatakan lebih kurang 10 ke 15 tahun, bukan kekucak-kaciran negara. Dari segi politik, I think the way we handle it really well. Saya rasakan Malaysia ni, saya tak tahulah, mungkin kita ni tenang kot. Walaupun bagaimana hangat pun berlaku pada 4-5 tahun lepas. Orang relax. Yalah, na'udzubillah, jangan ada demonstrasi dan sebagainya. Betul. And everybody seperti sangat mature. Seperti saya nampaklah saya belajar di Australia, pernah jadi UK, saya nampak macam orang Malaysia ni. Ya, ini perkara yang saya rasa kena puji sebab ramai rakan saya ataupun analis yang hubungi saya memuji perkara ini. Kerana pertukaran dan pesta demokrasi itu secara relatifnya agak tenang dan juga selamat di Malaysia ini. And keep in mind, kita ni adalah negara bukan sahaja berbilang kaum dan berbilang agama. Betul. Ada banyak reason boleh berlakunya. Ada banyak reason tidak untuk tidak tenang dan untuk geram dan marah. Untuk turun ke lapangan, tetapi tidak berlaku dan itu pada saya rakyat Malaysia dan parti politik sendirilah is entering a maturity period. Apabila rakan saya tanya kenapa Malaysia tenang sangat, saya katakan, satu, kita dah penat, kedua, kita busy kerja nak cari duit untuk survive dengan inflation dan sebagainya, tak sempat nak pergi mogok ataupun pergi membuat provokasi. Baik. Kalau kita melihat juga, tadi disentuhkan tentang bagaimana ideologi dan sebagainya, saya faham. Tapi kalau kita melihat ini kali pertama dalam sejarah kerajaan gabungan mungkin terbentuk. Sekiranya kerajaan gabungan dibentuk, mungkin pertemuan ideologi wujud dalam konteks parti politik. Pada masa yang sama, kita mahu kerajaan ini menyelesaikan isu-isu ekonomi. Bagaimana apabila kerajaan sudah dibentuk, pemimpin yang bakal memimpin nanti ketepikanlah ideologi ini supaya dasar itu kenalah dengan masalahnya. Ideologi itu tidak boleh mempengaruhi keputusan membuat dasar. Betul. Pada saya, bila kita sebut ideologi itu adalah representatif kepada kumpulan-kumpulan. Kerana kita adalah demokrasi. Kita nampak sekarang ini ada banyak parti yang timbul. The reason adalah kerana demokrasi kita lebih representatif dan lebih matang. Jadi bila kita sebut ideologi itu bukanlah perkara yang jahat atau tak betul. Ia adalah DAP ada dia punya yang ingin dibawa, PAS pun ada yang ingin dibawa yang represent an important part of Malaysian society. MUDA pun ada, saya rasa PKR pun ada dan UMNO juga ada. Jadi mereka-mereka ini ada quote-unquote ideologi sendiri untuk dibawa itu supaya juga suara-suara mereka, suara-suara dapat didengari. Tetapi pada masa yang sama kita kena tahu kestabilan amat penting dan juga apakah yang negara mahukan adalah sangat penting. So demokrasi is all about tolerance. Demokrasi is all about tolerance. Kita perlu bertoleransi to some extent agar selagi ia tidak orang panggil itu mengganggu komposisi ideologi-ideologi atau pegangan-pegangan yang ada, kita perlu bertoleransi. Itu sangat penting. Dan ini apa yang berlaku sekarang ini mengajar untuk bukan sahaja penyokong-penyokong dan juga ahli politik untuk ada toleransi tersebut. Dan biasa sebut tentang toleransi dan komunikasi. Pasal PRU 15 hari itu, suhu di kalangan pengguna sosial media tinggi. Bukan sahaja yang berusia tapi juga yang muda, termasuk juga pertama kali mengundi. Dan ketika ini nampak suhu itu semakin menyejuk, tetapi lontaran yang diberikan dalam sosial media itu kadang-kadang menggusarkan kita. Perkauman semakin hangat dan juga perpecahan polariti di kalangan pengundi-pengundi dan juga rakyat Malaysia ini juga semakin melebar. Komentar Dr. berkenaan hal itu, adakah itu satu yang menggusarkan ataupun sebenarnya ini proses pembelajaran harus kita lalui? Dan saya tambah sikit sebelum ini daripada soalan ini, dan pada masa sama dalam ketika tempoh rundingan ini ada yang mengatakan bahawa janganlah keluar banyak kenyataan yang mengelirukan. Ahli politik ini bila keluar orang ramai yang mengundi ini dia menyambut benda itu dan menjadikan lebih hangat lagi. Bagaimana? Okey, sebab saya melihat social media lah in particular yang penting. Social media kita semasa berkempen
berbeza daripada tahun 2018 tersebut. 2018 penuh dengan negatif, penuh pergaduhan. Pada saya pada kali ini saya rasa pengundi-pengundi kita dah mature dan tidak ada apa orang panggil itu negative campaigning atau attacking tanpa fakta yang terlalu melulu, tidak ada. Okey, walaupun ada video yang keluar tetapi kita dapat kawal perkara tersebut. Cuma yang kita lihat yang membimbangkan sehingga keluar kenyataan kata jalan menjolok sarang terbuan itu adalah ketika sekarang ini. Saya lihat dah keluar dah. Okey, jangan pilih ini akan jadi ini, jangan pilih ini akan jadi ini. Saya rasa perkara tersebut perlu dibendung lah. Kita kena tahu kita punya akta komunikasi, yang mereka yang membuat hasutan dari segi perkauman boleh didakwa. So pertama itu perlu berhati-hati. Yang keduanya saya lihat dari segi sosial media ini adalah pada tahap ini di mana keluarlah orang panggil itu komen-komen yang sangat tidak dimahukan. Tetapi semasa kempen itu saya nampak pengundi-pengundi kita mengeluarkan suatu posting-posting yang lebih kepada siapa yang disupport dan mengapa mereka perlu support. I think that's okay. Itulah ekspresi untuk pengundi-pengundi. Dan juga betul pemimpin-pemimpin pada kali ini agaknya mungkin PH lebih senyap kot, dia takut nak keluar kenyataan, nanti keluar kenyataan pula berbeza pula kan. Jadi komunikasi itu selalunya datang daripada top management ke bawah. Jadi kerana itulah kenyataan hanya dikeluarkan oleh contohnya Anwar Ibrahim, kalau kita lihat di sini juga Tok Mat yang mengeluarkan kenyataan. Kalau kita lihat sebenarnya Barisan Nasional sepatutnya lebih hierarkikal. Mereka dah lama, mereka selalunya yang boleh cakap orang atas je. Mereka senyap je kat bawah. Tetapi kali ini berbeza pula ya. Kita tengok Pakatan Harapan senyap saja. Tunggu Anwar Ibrahim cakap. Juga PN, tetapi kita tengok Barisan Nasional yang dah menjadi keterbukaan. Jadi semua orang mengeluarkan pandangan mereka. Menggambarkan mungkin diskusi itu sudah lama bermula? Ya. Dia dah menggelegak di bawah. Dia dah menggelegak di bawah. Pada saya, bila macam beginilah, UMNO dah lama dengan kita. Bila kita lihat BN UMNO begitu, saya kata it is time. It is time for them to let out all the steam. Oleh itu, Doktor, mesej perpaduan harus sampai kepada penonton. Okey, kita akan meneruskan diskusi kita untuk kita bawa juga seorang lagi tamu kita selepas ini, tapi kita akan berhenti seketika. Visual yang saksikan masih lagi di hadapan pintu masuk Menara Dato' On untuk kita melihat mesyuarat Majlis Tertinggi Barisan Nasional. Ahli Barisan Nasional sudah pun berada dan juga mesyuarat pada ketika ini untuk menentukan di mana hala tuju Barisan Nasional, kerana ada mengatakan bahawa reaksi itu seperti Hasimi sebutkan sudah memberikan bayangan ada kerjasama yang akan dibentuk. Pada masa yang sama ada juga yang mengatakan dan juga dipetik oleh laporan The Star sendiri bahawa Barisan Nasional pemimpinnya sanggup menjadi pihak pembangkang. Itu juga disahkan oleh beberapa pemimpin yang mengatakan bahawa seperti pemimpin ini iaitu Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Dato' Ahmad Zahar Abu Hanifah mengatakan bahawa lebih baik UMNO menjadi pembangkang. Timbalan Presiden UMNO juga memberikan bayangan bahawa UMNO jadilah pembangkang, PH dan PN lah bekerjasama. Apa yang akan dicapai kerana berbaki tidak lama lagi sebelum 2 petang ini untuk diserahkan ke Istana Negara. Selepas ini kita bertindak seketika.